Assalamualaikum. Apa khabar semua murid-murid hari ini? Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Shu lagi untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk kita hari ini adalah Boleh Saya Bantu Ibu? Okey, hari ini ceritanya mengenai seorang budak ataupun seorang anak ingin membantu ibunya. Apa yang dia ingin bantu ibunya? Okey, kita boleh lihat selepas ini. Okey, baiklah murid-murid. Seperti yang cikgu ceritakan tadi, tajuk kita hari ini adalah mengenai boleh saya bantu ibu? Okey, ada seorang anak ni ingin menolong ibunya. Tapi apa pertolongan ibu ataupun apa pertolongan yang ibu dia perlukan? Okey, sehingga hari ini kita masih berada di bawah tajuk kehebatan sains. Untuk aktiviti pula, apa yang aktiviti murid akan lakukan untuk pembelajaran hari ini? Yang pertama, murid akan mengetahui apa itu ayat majmud. Kemudian yang kedua, murid akan membaca dan memahami gambar dan petikan dalam buku teks Bahasa Melayu pada muka surat 113. Kemudian yang ketiga, aktivitinya adalah murid akan membina ayat majmuk berdasarkan gambar dan ayat yang telah diberikan. Untuk hari ini, apa murid akan dapat? Okey, murid akan membina sekurang-kurangnya 4 ayat majmuk berdasarkan ayat yang diberikan. Ayat tersebut telah diberikan dalam buku teks murid pada muka surat 113. Okey, sekarang kita pergi dulu kepada aktiviti pertama kita iaitu apa itu ayat majmuk. Okey murid-murid, sekarang murid boleh rujuk dalam buku teks murid pada muka surat 113. Di bawah tersebut ada menceritakan dalam mushi cilik mengenai ayat majmuk. Okey, ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Contohnya, A. Zara mengemas rumah. B. Ibu Zara mengemas rumah. Kata hubung yang diberikan adalah dan. Jadi kita nak gabungkan dua ayat ini menjadi satu ayat majmuk. Bagaimana? Jadi dia akan menjadi Zara dan ibunya mengemas rumah. Kenapa? Sebab pada A dan B ni mempunyai ayat yang sama, mengemas rumah dan mengemas rumah. Jadi kita tak perlu untuk menceritakan banyak kali dalam ayat tersebut. Jadi kita gabungkan dengan menggunakan kata hubung menjadi Zara dan ibunya mengemas rumah. Okey murid-murid, sekarang kita lihat contoh kata hubung yang ada dalam bahasa Melayu. Yang pertama, dan, tetapi, sambil, atau, lalu, manakala. Jadi, kata hubung yang cikgu senaraikan ini kita boleh gunakan untuk menghubungkan beberapa ayat. Okey, contoh ayat yang cikgu berikan. Okey, Amir menyiapkan kerja sekolah sambil mendengar lagu. Jadi, kata hubung yang digunakan dalam ayat ini adalah sambil. Okey, yang kedua contohnya, kakak menanak nasi manakala ibu memasak ikan goreng. Jadi kata hubung yang digunakan dalam ayat ini adalah manakala untuk menghubungkan ataupun untuk menjadikan ayat ini sebagai ayat majmuk. Kita lihat contoh kata hubung yang lain. Kerana, untuk, agar, supaya, hingga. Okey, contoh ayat yang boleh kita buat menggunakan kata hubung ini adalah okey, abang tidak dapat bermain bola kerana demam. Jadi kata hubung yang digunakan adalah kerana. Kemudian yang kedua, Husna rajin belajar setiap hari supaya menempa kejayaan di kemudian hari. Jadi di sini kata hubung yang digunakan adalah supaya. Kata hubung ni dia akan wujud dalam ayat majmuk. Sebab apa? Sebab kata hubung ni berfungsi untuk menghubungkan dua ayat ataupun lebih untuk menjadikan ayat tersebut ayat majmuk. Okey murid-murid, kita teruskan kepada aktiviti yang kedua kita iaitu membaca dan memahami gambar dan petikan.
Okey, murid-murid boleh lihat dalam buku teks Bahasa Melayu pada muka surat 113. Kita lihat dahulu petikan pada bahagian atas ini. Tajuknya adalah Boleh Saya Bantu Ibu? Okey, sudah beberapa hari Singki di rumah Zara tersumbat. Zara mencari maklumat daripada internet untuk membantu ibunya, Puan Zura. Okey, jadi dia di sini menceritakan Singki di dapur rumah Zara dah beberapa hari tersumbat. Air tidak boleh mengalir. Jadi Zara cuba membantu ibunya dengan mencari beberapa maklumat dalam internet untuk membantu ibu dia. Pada gambar pertama kita boleh lihat bagaimana ibu dia dah gunakan pelocot. Okey, yang macam pam ni kita panggil pelocot. Okey, tapi masih juga belum berjaya. Singki tersebut masih lagi tersumbat. Jadi dalam gambar yang kedua ni kita lihat bagaimana Zara menggunakan tablet untuk membantu ibunya untuk mencari cara bagaimana hendak mengatasi masalah Singki tersumbat. Okey, yang ketiga, Zara dah jumpa cara dia bagaimana dia pun mengajak ibu dia untuk mencuba cara tersebut. Okey, di gambar yang keempat, Zara membawa serbuk penaik untuk membantu ibunya mengatasi masalah Singki tersumbat. Jadi dalam gambar yang kelima kita boleh lihat masalah tersebut berjaya diatasi. Zara telah membantu ibunya mengatasi masalah Singki tersumbat. Jadi dalam cerita ni Zara ni merupakan anak yang sangat baik sebab dia menolong ibunya untuk mengatasi masalah Singki tersumbat. Setelah beberapa hari ibunya dah cuba cara menggunakan pelocot tapi masalah tersebut belum selesai. Jadi Zara pun tolonglah ibu dia mencari kaedah yang sesuai untuk mengatasi Singki tersumbat. Okey, baiklah, sekarang kita dah selesai pada aktiviti yang kedua. Kita teruskan kepada aktiviti yang ketiga kita, iaitu membina ayat majmuk berdasarkan gambar dan ayat yang diberikan. Jadi gambar dan ayat ni telah diberikan dalam buku teks murid pada muka surat 113. Jadi gambar dan ayat tersebut kita akan gunakan untuk membina ayat majmuk. Selepas ini kita lihat cara untuk membina ayat majmuk. Okey, kita lihat dahulu pada gambar yang pertama dan ayat yang diberikan. Okey, pada gambar pertama kita lihat bagaimana Ibu Puan Zura ni menggunakan pelocot untuk mengatasi masalah Singki tersumbat. Jadi ayat yang dia berikan yang pertama, Puan Zura menggunakan pelocot. Yang kedua, Singki di dapur Puan Zura masih tersumbat. Jadi kita nak gunakan dua ayat ini untuk kita gabungkan menjadi ayat majmuk. Bagaimana caranya? Kita lihat pada di bawah ni. Puan Zura menggunakan pelocot tetapi Singki di dapurnya masih tersumbat. Jadi ayat majmuk dia dah gabungkan dan dia menggunakan kata hubung tetapi untuk menggabungkan ayat ini. Jadi ayat majmuknya telah digabungkan untuk menggunakan kata hubung tetapi. Okey, kita perhatikan pada gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua kita lihat Ibu Zara dan Zara ni melayari internet menggunakan tablet untuk mencari kaedah yang sesuai untuk mereka mengatasi masalah Singki tersumbat. Jadi kita lihat ayat yang diberikan. Okey, nombor 1 ayatnya adalah Zara melayari internet menggunakan tablet. Okey, yang kedua Ibu Zara melayari internet menggunakan tablet. Jadi antara ayat pertama dan ayat kedua ni menggunakan ayat yang sama, iaitu melayari internet menggunakan tablet. Jadi kita nak gabungkan ayat ni menjadi ayat majmuk. Kata hubung yang diberikan dalam kurungan ni adalah dan. Jadi bagaimana kita nak gabungkan? Kita lihat ayat di bawah ini. Okey, Zara dan Ibu Zara. Okey, Zara dan Ibu Zara melayari internet menggunakan tablet. Jadi nak bina ayat majmuk, kita tidak perlu gunakan ayat yang sama. Kita boleh potong kalau ayat tu menggunakan ayat yang sama. Kita nak gabungkan jadi satu ayat majmuk. Jadi
gunakan kata hubung dan untuk menjadikan ayat majmuk tersebut. Okey, Zara dan ibu Zara. Kata hubung yang digunakan adalah dan. Okey, kita perhatikan kepada gambar yang ketiga pula. Okey, di sini dalam gambar ni Zara menunjukkan ke arah Singki. Dia nak cuba, dia dah jumpa kaedah untuk mengatasi masalah Singki tersumbat tu. Jadi dia ajak ibu dia ni ke Singki untuk cuba kaedah tersebut. Okey, kita lihat ayat yang diberikan. Okey, nombor 1, Zara mengajak ibunya. Okey, yang kedua, Zara mencuba kaedah daripada internet. Jadi kita nak gabungkan kedua-dua ayat ini menjadi ayat majmuk. Bagaimana? Kata hubung yang diberikan adalah untuk. Okey, caranya Zara mengajak ibunya. Zara mengajak ibunya, kata hubung yang digunakan adalah untuk. Okey, Zara mengajak ibunya untuk mencuba kaedah daripada internet. Jadi ayat majmuk yang telah dijelmakan, kita gunakan kata hubung untuk. Okey, kita lihat pada gambar yang keempat pula. Kita tengok Zara telah mengambil sebut penaik dan memberikan pada ibunya untuk mencuba kaedah yang baru itu yang dia jumpa dalam internet. Okey, jadi kita tengok pada ayatnya. Zara berjalan ke arah Singki. Zara membawa serbuk penaik. Jadi kedua-dua ayat ni kita gabungkan menggunakan kata hubung sambil. Jadi ayat yang majmuknya adalah Zara berjalan ke arah Singki sambil membawa serbuk penaik. Jadi kata hubung yang digunakan dalam ayat ini adalah sambil. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok pada gambar yang kelima. Okey, gambar kelima kita lihat bagaimana ibu Zara mencurahkan cuka dan Zara pula mencurahkan serbuk penaik ke dalam Singki untuk mengatasi masalah Singki tersumbat. Jadi terlihat ayat yang diberikan. Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang Singki. Ibu Zara mencurahkan cuka. Jadi kita nak gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan kata hubung manakala. Jadi ayat majmuk yang sesuai adalah Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang Singki manakala ibu Zara mencurahkan cuka. Jadi dalam ayat majmuk ini kita gunakan kata hubung manakala untuk menggabungkan kedua-dua ayat tersebut. Okey murid-murid, kita dah selesai laksanakan 3 aktiviti utama kita hari ini. Jadi untuk tugasan hari ini, murid perlu tulis ayat majmuk yang telah dibincangkan tadi dalam buku tulis kecil. Apabila siap, bolehlah hantar kepada cikgu dalam grup Telegram nanti. Okey murid-murid, itu sahaja aktiviti pembelajaran kita untuk kali ini. Jadi cikgu harap cikgu murid boleh laksanakan tugasan yang diberi dengan bijak. Okey, jadi cikgu tunggu tugasan untuk dihantar nanti. Cikgu harap dalam sepanjang PDPR ini murid sentiasa sihat, jaga kesihatan, jangan stres ketika berada di rumah. Laksanalah tugasan PDPR ni dengan bijak. Okey, bye. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.